Mana tapi? Hei. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-31. Terlebih dahulu saya minta maaf lah, nampaknya ada masalah sikit, tak keluar di paparan, di skrin ni. Tak tahu sebab apa ni. Boleh je. Jadi tak apalah. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi sebelum pergi kepada kesimpulan yang berkait dengan zuhud juga, berkait dengan hadis yang ke-31 ni, yang mana pada minggu lepas kita telah membincang beberapa pandangan dari kalangan salafus salih berkaitan dengan hadis ini, khususnya hal yang berkaitan dengan zuhud ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi. Sebelum kita buat kesimpulan yang mana fakta yang berkaitan dengan pandangan salafus salih, beberapa pandangan yang kita cuba nak ketengahkan pada malam ini. Yang pertamanya pandangan Abu Sulaiman Ad-Darani, yang mana pada minggu lepas beberapa pandangan beliau yang telah kita sebut. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung lagi. Selain daripada kenyataan yang telah disebutkan sebelum ini, Abu Sulaiman juga ada menyebutkan ketika membahas hadis ini, beliau menyebutkan bahawa zahid itu, seorang yang zahid itu tidaklah bererti semata-mata ia tolak dunia ataupun dia tidak hiraukan dunia. Bahkan zahid yang sebenarnya mengikut Abu Sulaiman, orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia, yang mana dunia tidak menjadi fokus dalam hidup dia, tetapi ia bekerja, dia berusaha dengan sepenuh tenaga di dunia demi untuk mencapai kelebihan di hari akhirat. Dengan erti kata yang lain, pandangan Abu Sulaiman ini dihuraikan sebagai bermaksud mana hidup atas dunia ni betul-betul sebagai kita kata bercucuk tanam lah. Kerja dengan sepenuh tenaga untuk mencari yang halal, kemudian dia akan dapat hasil dia di hari akhirat. Jadi kerja yang dimaksudkan ini adalah kerja seperti mana kerjanya sahabat, kerjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum ni Abu Sulaiman Ad-Darani telah sebut dalam perkataan yang agak berbeza, iaitu zuhud ni tidak semata-mata tinggalkan dunia. Dia ambil dunia tetapi itu bukan menjadi matlamat dia. Jadi untuk faham zuhud ni, mana kita kena lihat keseluruhan pandangan ulama, kena lihat pandangan hadis-hadis Nabi yang kita akan sebut juga sebahagiannya, kena tengok secara keseluruhan. Bahkan Abu Darda ada meriwayatkan satu hadis, ini hadis marfu', yang mana Abu Darda sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam kitab Al-Jami' ada disebut ni,
ad-dunya mal'unah, mal'unu ma fiha illa mabtagha bihi wajha Allah. Dunia itu terkutuk, kata Nabi. Yang terkutuk itu adalah isi dunia itu, kecuali habuan dunia itu dicari semata-mata untuk mendapat redha Allah, maka tidak dianggap sebagai mal'unah. Jadi kata-kata Abu Darda ini sebenarnya tidak bercanggah dengan kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani tadi. Sebab apa? Sebab dunia ni terkutuk bukan kerana dia tu dunia. Harta benda dunia ini jadi hina, jadi terkutuk. Ia disebut sebagai bersifat sementara, pelbagai istilah yang digunakan itu merujuk pada dunia yang dicari semata-mata dunia. Semata-mata dunia, bukan dengan maksud untuk taat kepada Allah, bukan maksud untuk mencari redha Allah. Cari dunia semata-mata dunia, bukan cari dunia untuk akhirat. Itulah maksud orang yang cinta ke dunia. Bahkan Yahya bin Mu'adz ada menyebutkan, dia kata kaifa la uhibbud dunya qaddara li fiha quta aktasibu biha hayah adrik biha ta'ah anala biha al-akhirah. Kata Yahya bin Mu'adz, bagaimana saya tidak kasihkan dunia, sedangkan dalam dunia itu ada takdir yang Allah takdirkan saya sepatutnya dapat. Dalam dunia ni Allah telah takdirkan nikmat yang saya akan perolehi, dan saya akan berusaha mencari dunia itu untuk kehidupan saya. Kerjalah dunia dengan maksud taat kepada Allah, pasti capailah akhirat dengan melalui dunia ini. Maknanya Yahya bin Mu'adz sebut ini dalam konteks zuhud. Ini Yahya bin Mu'adz sebut dalam konteks zuhud. Dia kata tak ada sebab saya benci kepada dunia, tak ada sebab saya tolak dunia. Sebab takdir kita ni banyaknya semasa di dunia ni. Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia ni banyaknya berkait dengan dunia. Dia akan dapat rezeki sebanyak mana. Jadi bagaimana saya benci pada dunia? Sedangkan dalam dunia itu ada takdir saya, nikmat saya sebanyak mana, siapa saya kahwin, nikmat dunia secara umum kita sebut. Bahkan saya akan usahalah untuk cari nikmat dunia itu. Tetapi pastikan bahawa dunia yang dicari itu dalam konteks taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana saya akan capai akhirat ini dengan dunia itu. Maknanya Yahya bin Mu'adz dia faham sebenarnya seperti yang disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagaikan tempat bercucuk tanam, hasilnya kita akan dapat ambil di hari akhirat. Itulah maksud. Selain daripada itu, antara tajuk yang dibincang juga oleh ulama semasa membahas kata zuhud ini adalah dari sudut punca zuhud itu, mansya' zuhud itu. Sebelum ni kita telah sebut bagaimana nak mencapai zuhud itu. Jadi pada malam ni kita nak sebut mansya' dia, punca dia. Seseorang itu boleh menjadi seorang yang zuhud, kadang-kadang dia pun tidak sedari dia tu sebagai zahid. Kadang-kadang dia tidak sedari bahawa dia tu sedang zahid, sedang hidup sebagai seorang zahid. Punca dia apa? Ulama berpendapat, ulama memberikan pandangan zuhud terhadap dunia. Sebab dalam hadis ni ada sebut dua, zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap manusia. Zuhud dalam konteks dunia dia ada tiga perkara, seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Kesemua atau ketiga-tiga ini semuanya berkait dengan amalan hati. Ketiga-tiga ni zuhud terhadap dunia ini ia berkait dengan hati manusia. Yang pertama, seseorang muslim atau seseorang hamba Allah itu, khususnya muslim lah, perbicara ini berkait dengan orang Islam, mana dia yakin sebagai satu akidah dia bahawa apa yang tersimpan dalam khazanah Allah, apa yang ada dalam milikan Allah itu lebih dia yakini dari segi baik, dari segi manfaatnya untuk dunia dan akhirat, dan dia lebih seronok dapat apa yang ada di sisi Allah
daripada apa yang ada di sisi manusia, dan dia lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dia hilang keperluan dia kepada manusia. Hajat dan tumpuan hati dia hanya tertumpu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ini merupakan keyakinan ini lahir daripada akidah yang mantap. Bahkan dia yakin pula bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin rezeki hambanya. Dia yakin itu. Ini manusia yang mempunyai jiwa sebegini, mana orang tak boleh nak beli dia tak terkali, orang tak boleh nak rasuah dia, orang tak boleh nak perkotak-katikkan dia, sebab jiwa dia hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, punca zuhud yang kedua. Jadi apa yang kita nak bincang ni, setengah ulama kata, kadang-kadang seseorang itu dia tidak tahu pun dia tu sebagai zahid, tapi benda ni berlaku hasil daripada dia ikut sunnah, hasil daripada dia berlaku mengikut jejak para sahabat radhiyallahu anhum, ikut agama, jaga amalan dia akan berlaku. Bila berlaku dia sedar kata dia sudah berada, dia sudah mendapat zahid, zuhud, dikira zahid. Sebab zahid ini bukan keluar daripada mulut, tapi dia amalan manusia, lahir daripada hati manusia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kehidupan dia. Dan zuhud ni lebih bersifat amal qulub, amalan-amalan hati. Yang keduanya, seseorang hamba itu ataupun seseorang muslim itu, apabila ia ditimpa ataupun Allah SWT uji dia dengan apa-apa musibah, apa kita kata bala, bencana dan sebagainya, sama ada berlaku kehilangan harta benda, kematian anak atau sebagainya, sakit. Banyak dalam hadis kalau kita tengok Nabi SAW dalam bab sabar, bagaimana seorang manusia kehilangan apa yang dicintai oleh dia, kalau dia sabar, dia mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala Allah, Allah SWT akan cadangkan kepada dia, sediakan untuk dia di syurga. Mana nikmat yang berlipat kali ganda lain. Jadi seseorang yang ditimpa bencana, tak kiralah dalam apa bentuk sekalipun, bila berlaku perkara itu kepada dia, maka di saat itu dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah itu. Mana lebih dia harapkan apa yang ada di sisi Allah, yang disebut dalam ihtisab. Dia mengharapkan dapat pahala dengan kehilangan itu, walaupun dia menangis, kadang-kadang kejam mata, berair putih mata, tapi dia mari suatu kesedaran dalam jiwa dia, yang hilang itu dunia, yang ada di sisi Allah itu lebih baik, khairun wa abqa, akhirat itu. Menyebabkan apa yang hilang pada dia tidaklah terasa seperti inginnya dia kepada apa yang ada di sisi Allah itu. Dia yakin Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dia mari hak tu. Mari hak tu. Jadi perasaan ini lahir juga daripada keyakinan yang tinggi. Keyakinan yang tinggi. Sebab itulah tuan kita ni dia kata berkait dengan hadis Nabi SAW ada bersabda dalam bentuk doa. Ni hak biasa kita bacalah ni. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi tuballighuna bi hubbak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ini doa ini sepatutnya dibacalah tiap-tiap hari. Ini dalam konteks zuhud, mana ulama sebut hadis ni. Nabi pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami ketakutan kepada Engkau, sehingga ketakutan itu mampu menghalang kami dari melakukan maksiat kepada Engkau ya Allah, dan kurniakan kepada kami ketaatan, yang mana dengan ketaatan itu ia boleh menyampaikan kami kepada syurga Engkau, atau dalam setengah riwayat menyampaikan kami kepada kecintaan Engkau kepada kami, dan kurniakan kepada kami keyakinan, yang mana keyakinan itu mampu atau memudahkan kami untuk kami menghadapi segala bala bencana yang Engkau qadakan kepada kami. Ini doa. Mana khasyatullah, takut pada Allah, sehingga jadi penyekat, jadi benteng, jadi wijak daripada melakukan maksiat Allah, dan ketaatan yang berterusan. Jadi hadis ni dari segi syarahnya maknanya ketaatan yang boleh menyebabkan dapat cinta Allah,
ketaatan yang menyebabkan sampai kita masuk syurga. Ini makna ketaatan yang bersifat dawam, yang dilakukan secara istiqamah oleh seseorang muslim itu. Dan begitu juga keyakinan yang memudahkan untuk kita menghadapi segala bencana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kena ingat, kalau kita tidak ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kecil saja masalah. Kecil saja masalah, tidak besar belah mana pun masalah. Tapi oleh kerana tidak ada bantuan daripada Allah, kita rasakan seolah-olah hidup kita ni musnah kadang-kadang. Tetapi bagi orang yang kuat, yang keyakinan tinggi, sebesar mana masalah yang menimpa dia, kecil saja bagi dia. Orang lain pula tolong terasa berat, dia tak ada apa-apa. Ini maknanya pertolongan Allah dia bersifat. Kita nak mana keyakinan tu sehingga kita mudah, tidak memberi kesan kepada kita segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni jadi perkara ini ni perkara yang kedua, yang mana bila ada pada seseorang benda ni, sebenarnya dia sudah capai maqam zahid, dia sudah berada di tahap zahid. Yang ketiga, mansya, punca zuhud ini juga, bila ada kepada seseorang sifat ini, maka dia dikira sebagai seorang yang zahid, iaitu seseorang yang dia merasakan pujian dan kejian manusia ini sama sahaja bagi dia, tidak langsung memberi kesan kepada dia. Orang puji, orang keji pun tak ada beza bagi dia, sebab hati dia terikat dengan Allah sahaja. Walaupun dia hidup atas dunia, cari dunia seperti orang lain, tetapi hati dia begitu, tidak memberi kesan. Ini tinggi. Ini peringkat yang ketiga, ni peringkat tinggi, yang mana dia tidak terpengaruh dengan pujuk rayu manusia, dia tidak terpengaruh dengan kempen manusia. Ini peringkat yang ketiga. Dan ini juga merupakan tahap keyakinan yang tinggi. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika menghuraikan makna yakin, sebabnya ulama kata ketiga-tiga yang kita sebut tadi itu sebenarnya hak tu merupakan yakin yang sampai ke tahap yang maksimal lah. Al-yakinul kamal disebut. Bila kita kata keyakinan yang mantap, yang sempurna, mesti ada tiga perkara tadi. Kalau tak ada tiga perkara tadi, seorang itu mana tidak sampai ke peringkat yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi maknanya, kalau kita perhati sini, kita tengok dalam huraian dia, mana zuhud ni dia berkait dengan keyakinan. Zuhud dia berkait kepada yakin kepada Allah. Apa maksudnya? Iman kepada Allah tu. Seperti mana para sahabat kita sebut dah sebelum ni, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika nak berbuka puasa, ada orang mari minta habuat lah, makanan lah untuk buka puasa, dia pun tak ada juga. Maka khadam dia, jadi Aisyah suruh bui lah, tak apalah, dia minta bui lah. Aisyah kata, kita nak bui macam mana, kita pun ada sebanyak ini saja, ni cukup, sekadar cukup untuk berbuka untuk kita. Aisyah kata, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha kata, kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Dia lebih yakin lagi. Tu. Selagi Allah takdirkan kita dapat rezeki, kita akan dapat, kita yakin. Jadi hak duk tangan kita ketahui pada orang itu benda yang tidak sekukuh apa yang ada di sisi Allah semua. Itu keyakinan Aisyah. Jadi tidak ada gundah gulana jiwa dia. Ni contoh zuhud, ni contoh zuhud hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada bersama Nabi, menghayati perjuangan Nabi sampai tahap itu. Bila dia semaya, lepas semaya maghrib, sudah semaya tu ada sahabat buat mari makan daging kambing yang sudah dimasak. Jadi Aisyah kata, itulah keyakinan. Aku yakin Allah, hak tadi disebut dalam syarat tu, hak makannya tadi, makannya kira-kira hak tak masak lagi, hak ni mari hak siap dah, boleh makan selalu. Itu maknanya contoh. Maknanya dia tidak berasa gapo. Sungguh-sungguh orang kita ni kadang-kadang api kena potong tak mayat dah. Sungguh-sungguh api kena potong tak mayat dah, tak ada air dia tu. Padahal tak ada sebab tu, tidak sah sebab tu mengikut syarat. Tapi syarat itulah nak. Jadi benda-benda gini kita bukan kata nak tuding kepada seorang dah. Kita belajar ni mana kita nak suluh diri kita sendiri, kita nak suluh anak kita, nak suluh isteri kita. Apakah mereka sekarang ini berada di tahap mana dalam bab agama ni? Kena tahu, kena tengok keluarga kita tu. Baiklah, sekarang ni kita nak tengok pula
dia punya kesimpulan hadis ni. Kita nak cuba rumuskan perbincangan kita ni dalam sekitar beberapa kesimpulan yang kita boleh ambil sebelum kita masuk pada hadis yang ke-32. Yang pertamanya, daripada perbincangan beberapa minggu ni kita boleh buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita faham, kita nampak bahawa Islam itu dinun mutawazinun mutakamil. Bahawa agama ini adalah, Islam ini adalah suatu cara hidup yang seimbang, yang lengkap, iaitu suatu agama yang menghimpunkan di antara hakikat, realiti kehidupan dunia ini dan hakikat kehidupan akhirat digabung sekali. Islam ini adalah suatu agama yang menggabung jalinkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang mana Islam menjaga keperluan rohani manusia, ataupun kita sebut dengan bahasa mudah, Islam ni dia ra'i kehendak, nafsu, hiburan manusia nak tak apa, Islam buya tu. Tetapi dalam keadaan tidak bercanggah, tidak kita kata merempuh hududullah itu, dalam keadaan tidak terjebak dalam maksiat, itu boleh. Bahkan Islam tidak mengizinkan penganut dia tolak dunia secara total, buang dunia sehingga rasa taksir kepada nikmat dunia, buang tu, tak boleh. Itu salah. Sebab kita tengok banyak hadis Nabi menikmati, Nabi nak makan yang sedap-sedap. Bahkan Nabi ni suka yang berkualiti sesuatu, semua benda jelas dalam hadis. Jadi kita nampak bahawa agama ni dia mengambil berat. Dia tidak benar menganut dia tolak dunia. Tak. Dia mesti ambil dunia, tapi kena ingat, ambil dunia ni sebagai, kita kata, jambatan untuk pergi ke hari akhirat. Bahkan ulama menyebutkan, bahkan mempertegaskan bahawa umat Islam ni khususnya yang tak faham tasawur Islam dalam konteks ni. Sebab setengah-setengah ramailah orang Islam yang faham kalau nak hidup cara akhirat, cara nak akhirat, dia kena tinggal dunia. Ramai yang faham gitu. Ada yang faham gitu. Tu tak kena. Tak kena. Bahkan tolak supaya misalnya popok Nasara, popok Kristian, dia tolak tu. Bahkan itu ajaran dia. Dia tolak. Bui ke dunia ni, bui kepada pemimpin-pemimpin. Kita ambil dari bidang akhirat saja. Itu disebut dalam kitab ni, itu Kristian memang gitu. Sebab tu dia gereja ni dia kira untuk akhirat. Dunia ni dunia. Jadi perkara itu tidak betul. Itu terpesun jauh. Sehingga ulama menyebutkan bahawa seseorang yang berpahaman lagu ni, bahawa untuk mencapai makam yang tinggi di sisi Allah, kita kosongkan jiwa kita dengan dunia, tolak tuh dunia, kadang-kadang nampak pelik. Jadi penolakan yang silap itu penolakan secara zahir. Itu maksud dia, tolak dunia secara zahir. Sedangkan zuhud ni bermaksud, dia bukan, kita nak guna istilah tu takut silap faham, bukan bermakna tolak dunia. Dia jaga, dia kawal, dia terbiah diri dia supaya tidak terikat dengan harta. Walaupun zahirnya nampak macam dia ni macam orang dunia, nampak zahir misalnya, tapi hati dia tu tidak terikat. Dan tidak terikat dengan dunia tu bukan kita sebut pada mulut, kita buktikan pada perbuatan kita. Bukti lagu mana? Sini dia huruf panjang ni. Misalnya dia kata tengok sahabat lah. Sahabat ramai ketemu yang kaya, ramai sahabat yang kaya, ramai sahabat yang kaya. Tetapi bagaimana mereka mengurus harta mereka? Sampai saja waktu berperang, semua tu sanggup habis harta bui, haduk kumpul bertahun-tahun, sanggup bui pada perjuangan Nabi SAW. Bila ada seorang Islam yang bankrupt perniagaan, nak bangkit semula sebagai nak berniaga, dia sanggup bui modal. Sanggup bui modal, bui 50,000, bayar 50,000 juga, tak ada lebihan. Itulah makna tidak terikat dengan dunia. Bahkan dia bui itu dalam Al-Quran sebut dia tidak berasa haraj, tidak berasa teringat-ingat pada harta dia bui, tak ada berasa lagu. Itu perasaan lagu tu, walaupun kaya. Sebab tu ulama kata seseorang yang bila jiwa tidak ada zuhud, kalau dia miskin lebih bahaya lagi. Siapa akan mati? Nak siapa akan mati? Cuma dia tak boleh. Itu lagi bahaya. Merana hidup. Lebih baik kaya lagu tu kita kata. Boleh juga harta walaupun tidak zuhud. Ni dah lah tidak zuhud, miskin pula.
Lagi teruk. Jadi perkara itu mana kesimpulan kita boleh nampak mana Islam ni walaupun dia nak suruh tumpu pada hari akhirat, tapi dia benarkan kita mengecapi nikmat dunia ni dengan tahap-tahap kita. Kalau kita kaya, kita boleh lebih sikit, tak apa, tidak salah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita tunjuk dengan maksud syukur, bukan dengan maksud takabbur. Hak tu tak apa, tidak salah. Tapi dengan keadaan yang menasabah. Sebab tu kita tengok ulama dia macam-macam lah. Ulama sebut nak suruh kita faham. Misalnya Hafiz Ibn Hajar sebut, kata seseorang yang hidup dia sentiasa memfokuskan kepada benda mubihat, benda harus-harus, benda aksesori, kita kata terlajak, melampau, duduk fokuskan dia punya duit dia, fokuskan minda dia kepada benda yang kecil-kecil yang bersifat mubihat, aksesori lah kita kata. Misalnya lansir, tak salah, tapi lebih-lebih pasu bunga, duduk sobek kereta, lebih-lebih, sehingga tertinggal bak sedekah, sehingga tak boleh nak sedekah, sehingga tersekat sedekah, sehingga lupa pada sedekah, sehingga beralasan tak ada nak sedekah. Kerana tu Hafiz Ibn Hajar kata dia bimbang, takut orang yang lagu ni Allah qadakan, Allah azabkan di atas dunia ni, Allah buat sifat sedekah daripada dia. Bila Allah buat sifat sedekah daripada dia, maka tak tahu, dia pun tak tahu, dia kata bimbang, takut Allah tidak akan kembalikan sifat sedekah. Sebab bila Allah buat sifat sedekah ni yang disebut oleh Said Qutb sebagai, dia panggil sedekah ruhiyah ni. Hak tu dia kena ada umat Islam. Kalau kita tak boleh sedekah hakikiyah pun, sedekah ruhiyah tu dia kena ada. Sedekah ruhiyah ni sedekah yang mana keinginan sedekah tu yang menebah. Walaupun tak boleh sedekah harta, tapi dia sedekah dengan wirid, dengan zikir dan sebagainya. Hak tu orang yang ada sedekah ruhiyah ni, bila saja dia ada duit, dia akan sedekah secara hakikiyah. Tetapi manusia yang awal-awal lagi Allah cabut sedekah secara ruhi, ada harta pun dia tak sedekah. Hak tu yang dibimbangi oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi kena beringatlah, kena beringat, kena beringat. Jadi benda ni kita letak di hadapan mata kita, di hadapan minda kita. Saya sendiri dah hadirat, takut hilang benda tu. Bimbang sebab kita senang kaya, mudah orang nampak hebat, anak pun jadi berlaku, tapi tak ada sifat tu, tercabut sifat tu, bahaya. Teruk tu bila bangkit di hari akhirat, mana anak, mana harta, tak ada berlaku. Ya'tina farda, kata Allah, datang jumpa kami dalam keadaan berseorangan. Tak ada sesuatu yang boleh membantu dia, kerana harta silap ditaburkan di atas dunia, akhir sekali tidak dapat diambil balik di hari akhirat. Itu menyesat. Itu kena beringatlah. Dalam konteks zuhud ni, ini tazkiyatun nafs, ini merupakan tazkiyatun nafs, nak membersihkan jiwa manusia ini. Itu yang pertama lah, kesimpulan yang pertama, keseimbangan agama itu. Yang mana ada juga ulama kata melalui yang pertama ni kita boleh simpulkan dua perkara pula. Dia simpul pula di atas pengajaran itu, dia kata kita boleh kelaskan manusia ni, khususnya umat Islam lah, ada yang silap faham ni, kita boleh letak dua perkara. Ada setengah manusia itu dia memahami, bahkan dia menganggap satu syarat yang asas, bahkan ianya menjadi keyakinan untuk seseorang itu mencapai redha Allah dan mencapai nikmat akhirat yang kekal abadi, dia mesti tolak dunia secara total. Ada yang berpandangan begitu, walaupun mungkin tidak ramai, tapi ada yang begitu. Kalau itu memang salah lah. Yang kedua, ada juga setengah umat Islam itu, sama ada dia sebut ataupun dia tak sebut, tapi budaya hidup dia menampakkan bahawa mereka membataskan hidup dalam konteks agama. Dia berasa dia hidup sebagai orang Islam, puas hati dah, tetapi hidup dia apa dia? Dia hanya membicarakan tentang muamalat, tentang kehidupan sesama manusia sahaja. Hak tu saja. Dia nak jaga benda-benda hubungan dengan manusia, hubungan dengan masyarakat, bagaimana kita nak jaga hati manusia, sekadar itu saja dia jaga. Orang lagu ni, manusia lagu ni biasanya orang yang membeza-bezakan ajaran agama. Dia mengambil ajaran agama tu dalam konteks tertentu. Misalnya masa nak nikah, masa nak cukup anak, masa tu dia ikut agama. Masa kematian, itu pun tidak penuh juga. Jadi nampak sangat bermusim dia ikut. Itu salah satu kesilapan juga. Sedangkan kita faham daripada hadis ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulnya nak supaya agama itu diterjemah dalam kehidupan yang lengkap. Seluruh kehidupan kita setiap saat mesti dikaitkan dengan agama, baru boleh pahala. Kalau kehidupan kita tidak kaitkan dengan agama, dia tak boleh pahala, bahkan boleh dosa. Masa semaya boleh pahala sebentar, semaya berapa jam sehari, berapa minit sehari, masa baca Quran. Tapi kehidupan lain 8 jam pergi kerja,
tak boleh pahala sebab tak faham agama. Itulah kerugiannya. Ini dua perkara yang kita perlu faham lah. Jadi hak Islam sebenarnya dia menggabung jalinkan. Dia jadikan dunia ni sebagai batu loncatan untuk hari akhirat. Seperti yang disebut tadi seperti yang disebut bahawa disebut oleh seperti yang disebut oleh ulama lah kata bahawa kita nak dunia ini, kejarlah dunia ni. Ada dalam kitab lah, dalam kitab ni tidak sebut. Mana kalau seorang itu bekerja bermati-matian, separuh mati bekerja untuk dunia, tetapi dalam hati dia maksud tu kerana taat kepada Allah, dengan maksud untuk menderma, dengan maksud untuk sekolah, dengan maksud untuk perjuangan. Ada sahabat begitu, memang ada disebut dalam hadis. Sahabat Nabi bila dia sedih, menangis, dia tak boleh nak sedekah sebab dia tak ada harta. Hadis ahlud dusur tu lah. Jadi dia kata saya ni cukup dah makan. Jadi dia kata dia pergi bekerja ni memang khusus kerja ni untuk boleh sedekah, bukan untuk makan. Sebab untuk makan sudah cukup dah. Kalau lagu ni, kalau kejar dunia lagu ni nampak zahir saja kejar dunia, sebenarnya dia kejar akhirat tu. Kalau begitu keadaan dia, ramai sahabat gitu. Dia kata saya bekerja ni memang untuk biar boleh sedekah, untuk makan isteri cukup dah. Ada sahabatnya lagu tu. Di kalangan kita ni ada ke tak lagu tu, wallahu alam. Boleh jadi ada. Semolek-molek kita jauhi tahu kat orang lah tu. Jangan cuba. Sebab syaitan ni dia nak kalau buat ibadat biar orang tahu. Sebab itu ruang dia boleh ganggu manusia. Dia nak kita kena mari kuasa manusia. Kalau buat sesuatu molek, dia mari terasa. Nak royak kau orang. Kalau dia tak royak direct pun dia kiyah-kiyah biar orang faham. Tu tak boleh. Itu bukan ajaran agama lagu tu. Cuba eloklah kalau lagu tu. Cuba elok lagu tu. Yang kedua, melalui hadis ini juga ulama menyimpulkan bahawa kita nampak bahawa sahabat itu seorang yang sangat inginkan kepada kebajikan. Hirsus sahabah ala fi'lil khairat. Sahabat ni terlalu ingin, sangat tinggi semangat untuk melakukan kebaikan. Banyak ni hadis-hadis umpama ini yang ni pengajaran yang kedua ni lah, berkait dengan hadis lah banyak nah. Ulama buat kesimpulan begini. Yang mana dalam hadis ni, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia tanya, ceritakanlah kepada saya, ada seorang mari jumpa Nabi, sahabat lah tu, tunjukkan kepada satu amalan bila saya buat Allah cinta pada saya, manusia pun cinta pada saya. Jadi dia minta pada Nabi sallallahu. Padahal Nabi ni, apakah Nabi ni perlu diminta baru dia royak? Dah. Banyak dah Nabi ni setiap gerak-geri dia merupakan tarbiyah, pendidikan, pengajaran. Tetapi ada sahabat dia minta. Mana berlaku dua hala lah antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Nampak sangat daripada hadis ni sahabat ni yang menjadi fokus dia ke dia khairat. Khairat. Yang ketiga, melalui hadis ini juga ulama menyimpulkan bahawa tidak benarlah kata-kata sebahagian manusia bahawa memuaskan hati manusia tidak dikira sebagai amalan mahmudah. Itu tak betul. Berdasar pada hadis ini, irda, mana kita menimbulkan rasa puas hati. Mana kita nak supaya manusia puas hati dengan kita, menyukakan orang lah kalau bahasa kita, jadi orang jadi suka hati. Apakah itu ghayah la tudrak? Apakah itu matlamat yang tidak perlu diusahakan? Tak. Bahkan berdasar kepada hadis ini, ulama menyebutkan bahawa sunnah Nabi boleh pahala kita berusaha nak supaya orang suka, orang puas hati, orang senang hati, biar orang suka kepada kita secara umumnya. Tapi kena ingatlah, kita kena kaitlah hak ni dengan hadis-hadis lain. Sebab tu ulama ada sebut, janganlah kita nak mencari redha manusia sehingga sanggup menghadapi murka Allah. Tu tak boleh lah tu. Waktu banyak kenyataan lagu tu, sama ada waktu banyak kita boleh jumpa lah dalam kitab kalau baca bab tarbiyah, bab pendidikan tazkiyah, waktu ada semua disebut. Jangan kita cari kepuasan manusia sehingga sanggup menghadapi murka Allah. Itu satu kesalahan. Tetapi asasnya niat kita, usaha kita nak supaya orang puas hati pada kita, suka kepada kita, lebih-lebih lagi ibu bapa kita misalnya. Ni
setengah ibu bapa, sekhususnya ibu lah misalnya, dia suka anak dia bersih, rumah kemah. Masa saya belajar dulu, guru saya sebut lah, benda-benda gini ni kita kena jaga. Walaupun anak kita ramah, bila kita tahu mak kita nak mari, tok tua kita nak mari, kita bersih kawasan rumah gini, sebab kita tahu dah perangai mak kita bahi mengetek pun benda molek. Dia suka bak kebersihan, dia mari bila tengok bersih senang hati dia, boleh pahala tu, memuaskan hati. Itu mak kita. Orang lain pun gitulah juga. Jadi benda-benda gitu adalah merupakan sunnah dasar pada hadis. Ini kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Jadi kena jagalah. Tapi kena ingatlah dalam keadaan yang munasabah. Jangan sampai perekat, maknanya jadi maksiat pula. Sanggup buat maksiat kerana nak mendapat bermuka-muka, orang panggil tak boleh lah tu. Seterusnya. Yang keberapa tu? Yang keempat, Dunia ini kunci untuk supaya dunia menjadi akhirat, kita kena tahu hakikat, sebab ataupun maksud Allah ciptakan dunia itu. Seseorang manusia yang tidak faham makna, erti Allah mewujudkan dunia ini, maka dia gagal memahami nilai agama, nilai dunia itu. Kita kena faham dunia ni untuk apa Allah buat dunia ni. Adalah untuk sebagai, kita kata, batu loncatan untuk kita dapat kebaikan di hari akhirat itu. Seseorang yang tidak faham ni akan hilang nilai dunia tu kepada dia. Jadi tak ada, dia tak faham. Dia duk faham dunia ni hakikat. Tu bahaya, hakikatnya akhirat. Misalnya nikmat atas dunia ni. Ahli-ahli psikologi sebutlah, dia kata manusia ni, katakanlah seorang ni sebagai contoh, setengah-setengah orang tu dia tak terasa sebab dia tak pernah dapat benda tu. Bagi orang yang kaya, dia beli kereta, dia sanggup beli kereta belah-belah juta, 5 juta biasa, tapi dia pakai 2 hari, dia buat senak lain pula. Tak ada dah orang keluar kereta lebih hebat daripada tu. Akhir sekali naik basikal pakai luar pendek. Tu dia. Jadi hak tak dapat hak tu, dia duduk kerja mati-mati sampai mimpi tepek kereta, tepek dia punya gambar kereta depan hati, dia tidur. Hak ni hak dia tak dapat, dia tertipu. Jadi orang hak dapat tu tak sih pula. Nak ayatnya manusia ni tak puas, suk dia puas ke dia nikmat dalam syurga. Dalam hadis sebut, bila dia dapat dalam syurga tu, hati dia tak puas. Jadi janganlah kita kejar dunia sampai hilang nikmat hak tak puas dalam syurga. Tu maksudnya. Sebab manusia duduk atas dunia ni, dia tak puas. Jadi Allah sediakan kepada dia nikmat yang sebenar, yang mana dia puas. Dia tak asih dah, dia syurga lah. Jadi kena beringatlah dunia ni benda tak puas. Jadi tak okey lah siapa mati duduk kepada benda yang tak puas. Ni hak mari bapak kita ada pakai luar pendek, duduk sakut kamera, tekuk naik mereka tu kaya tu. Kalau ada jutawan tu, dia tak asih dah kau tu. Tu hakikat dunia sebenarnya. Benda-benda tu Allah buat tu sebagai supaya kita fa'tabiru ya ulil albab. Sepatutnya orang cerdik yang minda subuh, dia boleh ambil pedoman tu. Sepatutnya dia kaji lagu ni dunia kalau gitunya. Sebab kita lah beli motor baru 2 hari lepas tu berasa sepuluh buruk. Orang moseng-moseng lagi motor tu. Manusia ni memang begitu. Jadi kalau orang yang jiwa subuh, orang yang ulil albab, yang cerdik, dia boleh ambil banyak pengajaran daripada perkara itu. Jadi pengalaman ulama yang kita baca ni berguna untuk kita. Kalau kita tak ambil kira pengalaman ulama ni, nak nanti ada pengalaman sendiri ni, kita ni setara mana pula ni. Kita takut tak siapa tahap itu. Baiklah kita tumpah pandangan ulama, tengok sirah sahabat, ikut Nabi, tentu selamat. Seterusnya, daripada hadisnya disimpulkan bahawa tidak mungkin boleh berhimpun cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah dalam diri seseorang. Tidak mungkin, tidak boleh, mengikut setengah ulama. Kerana bila seseorang itu cinta pada dunia dan dia mengagung-agungkan dunia, membesarkan dunia, dia akan guna diri dia, sanubari, sekadar zahir dan batin dia tu, untuk berkhidmat kepada dunia. Itu orang cinta kepada dunia. Kalau orang cinta, jadi lagu tu lah. Tetapi kena ingat, sebenarnya tidak salah dasar pada ayat Quran mengikut setengah ulama. Hak ni bimbang cinta kepada dunia ni siapa tahap tu. Tapi kalau sekadar cinta saya adalah kadar yang diizinkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kan? Orang beriman ni dia lebih kasih pada Allah daripada yang lain. Lebih kasih tu maknanya dia kasih juga ke mak dia. Tapi kasih tu kasih di bawah kasih Allah.
Dia kasih pada kawan dia, tapi kasih itu di bawah kasih Allah. Dia kasih pada dunia ni, tapi benda tu bernaung di bawah kasih pada Allah. Kalau kasih kita berada di bawah kasih pada Allah, mana kasih cinta kepada dunia itu dia tidak sampai peringkat kita hilang kasih pada Allah. Tak sampai peringkat buat maksiat kerana nak mendapat kasih orang lain. Dia tak sampai tak. Kalau begitu tu mungkin ulama kata mungkin boleh. Kalau tak tu boleh. Bimbangnya kalau kita tak kawal kecintaan kepada makhluk, takut dia jadi rosak kita. Jadi cinta kepada makhluk jadi melebihi cinta kepada Allah tu bimbang. Atau dibimbang. Jadi ini sebagai ihzar, beringat, berwaspada. Seterusnya ulama juga menyebutkan bahawa sesiapa yang cintakan dunia dan dia menghabiskan masa, memfokuskan seluruh hidup dia untuk mengumpulkan khazanah-khazanah dunia, dia ada kesan yang negatif. Kesan yang negatif. Apa kesan dia? A'rada anhun nas. Orang lain tidak akan peduli ke dia. Orang lain akan rasa benci pada dia. Bahkan orang lain rasa nak bersaing dengan dia. Kerana apa? Manusia ni bila dia kejar dunia, bila nak himpunkan, nak longgokkan harta dunia, maka akan berlaku persaingan dengan orang lain. Ini secara ringkas. Tetapi dalam kitab lain disebut persaingan yang dimaksud sini, orang yang himpun harta dunia yang dimaksudkan di sini, yang dikategorikan oleh Imam Ghazali sebagai hubbud dunia itu, hak ni maknanya kumpul dunia seperti mana disebut dalam surah Al-Humazah itu, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Itu ayat tu. Dia kena kait dengan ayat tu. Orang yang himpun harta, Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah, telah Allah sediakan neraka wail kepada orang yang suka kata ke orang, suka kata keji pada orang lah. Tu penyakit lidah dia tu. Yang mana dia ni biasanya orang lagi dia ada sifat suka kepada harta. Suka lagu mana? Menimbunkan harta. Lepas tu dia akan bilang. Jadi bila tiap bulan dia tengok nombor akaun dia tu, buku akaun dia sentiasa berubah angka-angka tu ke arah yang lebih tinggi, dia rasa segar. Tu akan nasib tak apa. Dia kenyai dengan angka itu. Tu wa'addadah dia cerita. Penyakit ni, penyakit dunia ada dalam ayat tu sebut lama kelamaan dia mari satu penyakit lain. Dia berasa mana? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia yakin seolah-olah dia mari buat saya. Kalau kita saya stalker lah Tuhan nak sumak neraka kita, dia mari buat saya lagu. Kita akan jadi kekal, dia mari perasaan itu. Dia tak sebut dengan mulut sebab dia kata tak nak siapa tu. Dalam tafsir sebut, dia tak akan sebut, dia tak kata tak apa kita kalau dibangkit hari akhirat apa kita selamat sebab kita orang elit, orang kaya je tahu kan. Kerajaan pinjam piti kita misalnya. Lah misalnya. Dia tak sebut dengan mulut tapi dia mari perasaan lagu tu. Nak tahu mana perasaan dia? Tengok pada kelakuan dia lagu mana. Sombong macam-macam keluar daripada sifat. Tu walaupun tak sebut dengan mulut. Tu maksudnya yang himpun harta tu lagu tu. Orang lagu ni memang orang benci. Orang benci. Tetapi kalau seperti sahabat kaya tapi orang boleh nikmati kekayaan dia, hak lagu ni tidak termasuk dalam hubbud dunia. Seterusnya adalah perkara yang elok bagi seorang muslim, dia mengambil berat tentang hal orang lain dengan maksud yang baik, dan dia berusaha supaya dia dikasihi oleh orang lain, dan dia menjauhkan diri daripada perkara yang menyebabkan orang benci kepada dia. Ini sangat baik. Ini sunnah Nabi SAW. Sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan, ataupun dalam bentuk hal, suasana, kita jaga dengan maksud supaya orang tidak cemu kepada kita. Dengan rambut, dengan pakaian, kena jaga lah. Tu. Misalnya kita hidup di kejiranan, orang jaga kebersihan. Kita hidup di kawasan kejiran ni, semua orang masih rupuk misalnya nak jaga, semua kemah lah. Tapi kita seorang duduk kawasan tu misalnya, boleh jadi rimah apa ada dalam rumah kita. Waktu teruk doa lah kita kata, tak jaga kebersihan. Tu dosa tu. Orang lain jadi serabut, terlalu tak jaga. Misalnya sampah semua orang letak dengan cara terkawal, dengan kita ikut sel lah, tidak ikut peraturan lah. Mana buang sampah itu, walaupun kita terbuai dalam rumah kita, tapi kesal kepada orang lain, tak boleh. Itu bukan orang agama lah tu. Tu kena jaga, benda-benda gitu pun kena jaga lah. Akhir sekali ulama menyimpulkan melalui hadis ini, kesimpulan yang terakhirnya, mana sebesar-besar jalan, sebesar-besar tariqah, sebesar-besar tariqah melalui hadis ini hak Nabi ajar kita.
Ni tarikat kalau kita ikut ni, dia menyebabkan orang sayang kepada kita. Orang akan memuliakan kita. Kita zuhud terhadap harta mereka. Kita zuhud terhadap apa yang ada dalam milikkan manusia. Ni Islam ajar, Nabi ajar. Maka kita akan dikasihi oleh orang lain. Ini mana kepada kita, bukan kepada orang. Kita kena ingat, takut silap faham. Maknanya kita kena galak orang buat gitu supaya orang tak pada hari kita. Orang itu maksud kita lah. Dia bahaya, dia nak harta orang ni bahaya. Hak dia banyak dah, tapi dia nak lagi harta orang. Macam-macam boleh berlaku. Ni orang gila pada harta ni, gila pada dunia ni. Jadi penyakit nak pada hak orang melebih-lebih ni, sama ada dia miskin ke dia kaya ke, semua tu bahaya berlaku. Jadi nak supaya orang sayang kepada kita, tak ada je a'zamu wasilah ataupun a'zamu tariqah. Cara yang paling baik adalah dengan cara kita zuhud terhadap harta orang lain dan ta'affuf, mengelakkan diri, suka memaafkan dan mengelakkan diri daripada melakukan benda-benda yang orang tak suka dan sebagainya. Tidak tamak kepada sesuatu yang berupa habuan dunia. Mana orang suka? Gitu asasnya begitu. Yang terakhir sekalinya, melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabitkan sifat mahabbah kepada Allah. Allah ni ada sifat sayang, ada. Cuma sayang itu bagaimana, wallahu alam lah. Hakikatnya kita tidak tahu. Walaupun ada juga setengah-setengah ulama yang mentakwilkan hubbullah ini dengan erti Allah memberi manfaat, memberi kebaikan kepada umat itu. Ada juga yang ditakwilkan begitu. Ada setengah tu tidak mau takwil, cinta Allah sayang. Ada setengah hubbullah dengan erti ridha Allah. Ada juga yang takwil begitu. Tapi itu dengan maksud semua tu. Sebab tu setengah ulama kata kalau takwil ataupun tidak takwil, semua dia merujuk kepada syurga. Boleh syurga kalau Allah suka. Memang pun dalam kaedah syariat kita kata bila Allah redha Allah, Allah suka, Allah kata bersama dia, semua tu dia merujuk kepada dapat syurga belaka tu. Itu dalam pemakaian syariat. Begitu maksudnya. Jadi setakat itulah untuk perbincangan hadis ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk hadis yang ke-32. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini boleh berguna untuk saya sendiri dan untuk hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita lebih nampak lagi kehendak Nabi SAW daripada hadis-hadis dan huraian pemahaman yang kita faham daripada para sahabat dan salafus salih. Kita rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.